salbiyah, yang ialah sifat salbiyah ni bermula daripada sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan juga wahdaniyah. Maka 5 ni duduk dalam kategori yang ulama bahagikan, yang dikatakan, yang dipanggil dengan sifat salbiyah. 5 ni. Adapun yang pertama wujud, kalau kita belajar dulu, duduk dalam kategori sifat nafsiyah. Adapun hak lepas daripada tu, qidam hinggalah wahdaniyah, masuk dalam kategori sifat salbiyah. Apa tu sifat salbiyah? Satu jenis sifat yang ternafi, maknanya benda yang tak layak. Bila kita sebut qidam, bila kita sebut sifat qidam, apa qidam terjemahnya? Sedia. Maka apa makna sedia? Ataupun kita panggil tak ada awal, tidak ada awal, atau dia panggil sifat salbiyah. Benda yang kita reti dia pada kata dak, benda yang ternafi, ternafi yang tak layak, itu ternafi awal, itu qidam makna dia nya. Sedia tidak ada awal, atau tidak ada awal, itulah dia panggil sifat salbiyah. Ternafi awal tadi. Begitu juga sifat baqa. Apa baqa? Terjemahnya kekal. Makna baqa, makna sifat kekal tu dengan bahawanya ternafi akhir, makna dia kita fahamnya. Tidak ada kesudahan, atau ternafi akhir. Tak ada akhir, tak ada kesudahan, atau tak ada, atau dia panggil sifat salbiyah. Pesing satu jenis sifat yang kita reti melalui kata dak, tak dak, atau ternafi benda hak tak layak, atau dia panggil sifat salbiyah, atau baqa. Begitu juga kita mengajinya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Maka makna yang kita fahamnya tak sama, atau Allah Ta'ala tak serupa. Tak serupa tu, tadi tak ada awal, tak ada akhir. Hak ni pula tak sama, itu dia panggil sifat salbiyah. Begitu jugalah qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, dengan maknanya tak berhajat. Itu tak berhajat, tak berhajat tu dia panggil sifat salbiyah. Yang kita kata dak tu, itu panggil salbiyah. Dan yang akhirnya kita mengaji pada pertemuan kita yang lepasnya, iaitulah wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Satu. Faham daripada sifat wahdaniyah satu tu, ternafi berbilang, ataupun kita panggil tak berbilang. Itu semuanya mula daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Hak makna dia nya kita reti, kita faham. Hak kata dak, hak kata ternafi tu, ternafi awal, ternafi akhir, ternafi menyamai, ternafi berbilang. Itu dia panggil sifat salbiyah. Maka 5 tu dia panggil sifat salbiyah kerana makna dia kita faham melalui kata dak, kata ternafi tu. Itu panggil sifat salbiyah. Kemudian masuklah kategori yang ketiga, dikatakan dengan dipanggil, dinamo dengan sifat ma'ani. Maka yang ketujuh ni masuklah kita, maknanya sifat kudrat ni duduk dalam kategori sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat yang bangsa ada, sejenis sifat yang jenis dia tu ada, atau panggil sifat ma'ani. Mula daripada kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam, dia panggil sifat ma'ani, sifat bangsa ada. Dan yang akhir sekali kategorinya sifat maknawiyah, yang kita akan belajar di kaunuhu yang akan datang. Jadi malam ni ketujuh kudrat.
Masuk dalam bahagian sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Adapun sebelum ni, waktu sifat bangsa sungguh, wujud hingga wahdaniyah tu, dia panggil sifat subutiyah. Adapun hari ni sifat wujudiyah, sifat bangsa ada. Ketujuh, qudratun, artinya yakni terjemahan dulu daripada bahasa Arab maknanya kepada bahasa Melayu terlebih dahulunya. Bila sebut kudrat, terjemahnya kuasa. Tu kuasa, tapi kena jaga tu dengan makna kuasa. Tu terjemahan yang lebih tepat. Tambah per di hadapan. Adapun kuasa tu dia panggil sifat af'al, dia panggil. Naknya sifat zat. Kita nak mengaji sifat zat, bukan sifat af'al. Maka kuasa-kuasa ni dia panggil samaratus sifah. Apa samaratus sifah? Benda yang hasil, buah yang hasil manakala adanya sifat ma'ani, iaitulah berkuasa. Bila ada sifat berkuasa, barulah kita fahamnya kuasa. Maka kuasa ni dia panggil samaratus sifah. Kalau kita buat tartib kat, dia jadi begitulah. Dia jadi duduk di tartib yang kedua, samaratus sifah kuasa ni. Maka kita nak mengajinya, kita nak belajarnya, kita nak bahasnya sifat Allah. Maka nak bahas sifat Allah, terjemahan hak lebih tepatnya bila sebut kudrat baru kena kepada sifat, iaitulah terjemahan yang di dalam bahasa Melayunya terlebih tepat dengan kata berkuasa. Yang ni terlebih tepat. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa, barulah kuasa. Baru maknanya kuasa ni dia panggil samaratus sifah. Hasil manakala adanya berkuasa. Bila Allah bersifat dengan sifat berkuasa, maka Allah berkuasa, maka Allah kuasa. Zat dia tu yang kuasa. Itu dia panggil samaratus sifah. Maka di sini kita nak mengaji sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Maka terjemahan yang tepatnya iaitulah berkuasa. Kalau kuasa, bukan kita tak mahu dikuasa tu, nak juga. Nak juga bukan nak nafi kuasa tu, tapi kuasa ni bukan sifat. Kuasa ni bukan kena kepada sifat tu, bukan. Bukan kena kepada sifat ma'ani yang kita kata sifat yang bangsa ada. Kuasa tu bukan. Kuasa tu benda amrun iktibari. Kita reti sahaja kuasa. Hak sifat, hak adanya berkuasa. Sebab itulah di terjemahan yang tepatnya kuasa dengan bahawa berkuasa. Kerana kita nak bahas sifat yang bangsa ada, yang itu iaitulah sifat kudrat. Contohnya, misal kita tak buat bercakap. Contohnya dari sudut bahasa dulu. Kita tak buat bercakap kuasa dengan kuasa. Kita tak buat bercakap gitu. Oh, kawan tadi lihat dengan lihat. Oh, kawan tengok, kawan melihat dengan melihat. Orang tak bercakap gitu. Kawan dengar, dengar. Orang tak bercakap gitu. Kawan dengar dengan pendengar. Lihat dengan pelihat. Tu baru betul bercakap. Baru maknanya BM kita tu lulus. Maknanya SPM tu luluh lah, bahasa Melayu kita. Tapi kalau bercakap, maknanya dengan percakapan tadi, lihat dengan lihat, dengar dengan lihat. Alamatnya budak tadi ni, maknanya kalau masuklah peperiksaan SPM tulis begitu, alamatnya BM Julai lah dia. Tu tak betul dari sudut percakapan. Maka kita bercakap pun lain dah. Tu baru betul kita bercakap seumpama lihat dengan pelihat, dengar dengan pelihat, pendengar, kuasa dengan berkuasa, baru betul bercakap. Ataupun lagi contoh lain, kita makan steak umpamanya.
Makan makanan orang putih. Tiba-tiba lekat daging di gigi kita. Bila lekat daging di gigi tu, nak colek lah, nak cokil dia, nak buang dia. Kita pun bagi tahu pada kawan kita, wak mari colek tu. Betul ke kita bercakap gitu? Datangkan kepada aku colek tu, atas meja tu colek tu. Aku nak colek gigi. Betul bercakap gitu? Tak betul. Bercakapnya mari pencolek tu. Sebab apa nak pencolek? Kerana nak colek. Ada pencolek, maka retilah colek. Tu dia panggil ada per di hadapan. Lagi pun bila sebut per di hadapan, membawa erti, memberi faham kepada kita benda tu ada. Contoh seperti tadi, colek dengan pencolek. Hak mana hak ada? Hak kita reti. Colek ke pencolek hak kita reti ada? Hak kita reti benda ada, pencolek. Selok dengan penyelok. Hak mana kita reti hak ada? Selok ke penyelok? Penyelok tu yang kita retinya benda yang ada. Bermakna diletakkan per di hadapan, nak memberi faham kepada kita benda ada. Nak memberi faham kepada kita sesuatu yang ada, maka diletakkan per dalam bahasa Melayu kita. Maka oleh kerana itulah sifat ma'ani adalah sifat yang bangsa ada. Maka terjemahan yang tepat yang menunjukkan kepada sifat tu ada, maka diterjemahkan dengan berkuasa. Bukan kuasa. Adapun kuasa tu nak juga, tapi kuasa ni dia panggil samaratus sifah. Hasilan manakala adanya perkuasa, baru kita reti kuasa tu. Manakala perkuasa dulu, faham di perkuasa, baru kita faham hak makna yang kedua, baru kuasa. Kuasa tu dia panggil samaratus sifah. Tu dia panggil samarah. Hasilan manakala adanya perkuasa tadi. Maka itulah terjemahan yang tepatnya. Adapun pengarang kita terjemah dengan kuasa kerana bahasa pada ketika itu dia tak bertemu lagi maknanya. Kerana zaman lama dah ni. Maknanya nak terjemah kudrat ni dengan perkuasa tu pada ketika tu, maknanya sempit lagi bahasa pada zaman tersebut. Maka yang awal-awal terjemah dengan kudrat ni, iaitulah perkuasa, iaitulah tuan bagi kitab Baquratul Amani tu. Dialah orang mula-mulanya. Maka ulama-ulama telah setuju maknanya kursi tiap-tiap sifat ma'ani diterjemahkan dengan per di hadapan, supaya kita mudah faham, menunjukkan ini adalah sifat yang bangsa ada. Kalaulah tiap-tiap sifat ma'ani kita terjemahkan dengan kuasa, sifat kudrat umpamanya terjemuh dengan kuasa, sifat iradat diterjemahkan dengan menghendaki, jadi payah kita nak faham. Payah kita nak memahami dari sudut sifat ni adalah sifat yang bangsa ada. Jadi payah kita nak faham. Maka kerana itulah ditukar ataupun diterjemahkan dengan yang terlebih tepatnya, di tiap-tiap sifat ma'ani ni diletakkan per di hadapan, bermula daripada kudrat sehinggalah kalam, kesemuanya ditukar ataupun disalin dengan ada per di hadapan. Itu sedikit maknanya kerana apa ulama dia meletakkan per di hadapan di tiap-tiap sifat ma'ani. Ketujuh, kudrah. Terjemahannya perkuasa. Kuasa dengan makna perkuasa. Perkuasa ni lah dia panggil sifat ma'ani Allah Ta'ala. Iaitu perkuasa ni. Apa tu sifat kudrat? Apa tu sifat perkuasa? Iaitu sifat kudrah ni, sifat perkuasa ni, ialah sifatun. Ialah satu sifat. Ialah satu sifat yang wujudiyah. Satu sifat yang bangsa ada. Kerana sifat ada dua. Bila sebut sifat, terbahagi pada dua. Mana?
Satunya nama sifat subutiyah nama dia. Yang kedua nama dia sifat ma'ani. Maka sifat subutiyah ni dia panggil sifat bangsa sungguh. Sifat yang jenis sungguh. Adapun sifat ma'ani sifat bangsa ada. Sifat jenis ada. Diri sifat tu ada. Atau dia panggil sifat wujudiyah ataupun sifat ma'ani. Jadi bila sebut sifat, maka terbenam kepada dua. Ada kalanya sifat tu sifat subutiyah, ada kalanya sifat tu sifat wujudiyah, sifat yang jenis ada. Maka sifat kudrat ni duduk dalam kategori yang kedua, iaitulah sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada. Adapun kita belajar sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih hinggalah wadaniyah, yang tu dia panggil sifat subutiyah, sifat jenis sungguh, bangsa sungguh. Kita reti sahaja sifat tu, kita reti sahaja ada, kita reti sahaja tidak ada awal, kita reti sahaja, kita faham sahaja di pemikiran kita, di akal kita tidak ada akhir. Kita reti sahaja tak sama, kita reti sahaja satu. Itu semua sifat hak kita reti, hak kita faham di akal kita, yang kita reti saja. Itu dia panggil sifat subutiyah. Diri sifat tu tak ada. Sifat wujud tu, diri wujud tu, diri sifat wujud tu, hak tu tak ada. Sungguh saja kita reti sahaja ada. Diri sifat kidam tu, kita maknanya kita reti sahaja, bukan diri dia tu ada, tak, bukan. Itu dia panggil sifat subutiyah, sifat jenis sungguh. Adapun sifat qudrat, sifat irada, sifat ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam, hak ni sifat jenis ada, sifat bangsa ada, sifat wujudiyah, diri sifat tu ada. Dengan bahawa kalau Allah Ta'ala maknanya buka hijab, nescaya dapat kita lihat sifat tadi. Kerana apa? Kerana dia tu ada. Ni dia panggil sifat ma'ani, sifat jenis ada. Sebab itulah diterjemahkan dengan berkuasa, kerana sifat ni sifat bangsa ada. Kalau kuasa, yang tu jenis sungguh, yang tu kita reti sahaja kuasa, maka kuasa ni dia panggil samaratus sifah. Dia panggil samaratus sifah. Iaitu perkuasa ni, iaitu qudrat ni ialah satu sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada sifat ni lagi sedia. Lagi sedia kalau lagi sifat ni maknanya ada sifat ni sedia kalau lagi. Dengan bahawanya ada sifat ni tidak ada awal, sebagaimana zat Allah Ta'ala lah. Maka sifat ma'ani ni dia boleh disifatkan dengan sifat-sifat yang lain. Di sifat ma'ani kita boleh sifatkan dengan sifat-sifat yang lain. Umpamanya tadi, bila sebut sifat qudrat, di antara sifat qudrat dia bersifat dengan wujud. Sifat qudrat ni ada nah dia tu. Lagi pula sifat qudrat ni dia bersifat dengan qidam. Apa qidam? Sedia kala lagi ada dia. Sebagaimana zat Allah. Sifat ma'ani boleh disifatkan dengan sifat-sifat yang lain. Antara lagi sifat qudrat ni, dia kekal, baqa, bersifat dengan baqa, dia tu kekal, takkan hancur, takkan musnah. Dan juga sifat qudrat ni dia mukhalafah, tak sama dengan makhluk. Dan dia sifat qudrat ni ada satu saja, itu wahdaniyah. Maka sifat qudrat ataupun dengan secara umumnya sifat ma'ani, tiap-tiap sifat ma'ani disifatkan dengan sifat-sifat yang lain, boleh disifatkan. Ini di antara sekarang kita belajarnya, iaitulah sifat qudrat. Jadi sifat qudrat, sifat perkuasa yang kita terjemahnya ialah satu sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada dia ni
lagi sedia, yakni sedia kala lagi ada dia. Tidak ada awal, sebagaimana zat Allah Taala lah sedia kala. Maka sifat qudrat ni pun sedia kala juga. Yang berdiri, yakni yang ada sifat qudrat ni berdiri dengan makna yang ada. Ada sifat qudrat ni pada zat Allah Ta'ala, yakni ada sifat qudrat ni di zat Allah Ta'ala. Dengan maknanya sifat qudrat, sifat yang bangsa ada. Lagi pula sedia kala lagi ada dia. Zat Allah Ta'ala pun sedia kala lagi ada dia. Dah zat Allah sedia kala lagi ada dia. Sifat qudrat ni pun ada sedia kala. Ada sifat qudrat ni pula di zat Allah Ta'ala. Ada di zat Allah. Ada di zat Allah Ta'ala ni sedia kala. Tentu dia panggil sifat qudrat. Zat Allah yang ada. Sifat Allah, sifat qudrat ni pun yang ada wujudiyah. Zat Allah sedia kala lagi ada dia. Sifat qudrat ni pun ada dia sedia kala. Ada sifat qudrat ni pula di zat Allah Ta'ala sedia kala. Tu dia panggil sifat qudrat. Satu sifat yang bangsa ada, yang sedia kala lagi ada dia. Ada dia sedia kala tu pula yang berdiri, yang ada di zat Allah Ta'ala. Ada di zat Allah Ta'ala sifat qudrat ni. Ada di zat Allah Ta'ala sedia kala lagi ada di zat Allah sifat qudrat. Tapi ada tu jangan kita faham ada sebagaimana adanya sifat bagi makhluk ni. Yang kita kata arad, sebagaimana adanya hijau di kapet, sebagaimana ada merah di lada, sebagaimana ada manis di gula. Itu panggil sifat juga yang dikatakan dengan arad. Ada di gula, ada di kapet hijau, ada hijau di daun, ada merah di maknanya di apa, di lada. Ada, tapi ada sifat qudrat di zat Allah Ta'ala. Jangan kita memahami sebagaimana ada sifat ataupun arad di jirim hak bangsa makhluk ni. Bukan dengan makna begitu. Bukan dengan makna menempel, bukan dengan makna duduk berjelira, bukan dengan makna duduk meresap di zat Allah Ta'ala. Bukan dengan makna begitu. Tapi cukup kita mengatakan, kita iktikad sifat qudrat ni ada di zat Allah. Ada bagaimana? Wallahu a'lam. Yang tu kita tak reti dah. Yang tu kita tak mampu dah nak kuasa. Tapi ada dia tak sama dengan ada. Maknanya ada hak sifat bagi makhluk di jirim tu bukan dengan makna begitu. Tapi ada sifat qudrat ni di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup setakat tu kita iktiqad dalam hati kita. Ini sifat qudrat ada di zat Allah Ta'ala. Dah manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrat, maka Allah Ta'ala pun kuasa. Sedia kala lagi Allah kuasa. Kerana sifat berkuasa ada di zat Allah Ta'ala sedia kala. Manakala Allah Ta'ala hal keadaan dia bersifat dengan sifat berkuasa sedia kala lagi Allah kuasa. Kuasa sedia kala lagi dia kuasa. Manakala dia kuasa, takluk yang dapat dengan dia dengan sifat berkuasa ni, yakni yang dapat dengan dia, yakni hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrat. Gitu dengan makna begitu tu. Dengan dia dengan sifat berkuasa, dengan dia dengan sifat qudrat, dengan maknanya hal keadaan zat Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat qudrat, dapat mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin. Ini mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan tiap-tiap mungkin, dia panggil ta'alluq. Duduk-duduk di tertib yang ketiga lah. Kalau kita nak mudah faham, saya susun begitulah. Nak suruh mudah faham sebenarnya. Maka ta'alluq ni maknanya tugas bagi sifat berkuasa. Mana kalau Allah bersifat dengan qudrat,
Perkuasa ada di zat Allah Ta'ala. Sedia kala lagi sifat perkuasa ni ada di zat Allah. Allah kuasa. Kuasa tu terhenti setakat tu dia panggil samaratus sifah. Apa samarah? Hasilan, buah. Manakala Allah bersifat dengan perkuasa, Allah kuasa. Manakala Allah kuasa, kuasa apa? Kuasa mengadakan dan meniadakan. Mengadakan dan meniadakan ni dia panggil ta'alluq, tugas dia. Tugas bagi sifat kudrat. Itu ta'alluq nama dia dalam bahasa Arab ni. Tugas bagi sifat perkuasa mengada dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Tu tugas dia. Adapun hak menentu, hak tu bukan tugas bagi sifat perkuasa. Bukan tugas bagi sifat maknanya kudrat, menentu. Hak tu tugas sifat iradat pula. Tu tugas lain pula. Tu bagi sifat lain pula habuan dia. Tugas bagi sifat yang lain pula. Hak ni kudrat. Tugas kudrat, sifat dia, sifat perkuasa ni ialah mengadakan dan meniadakan yang dipanggil dengan ta'alluq. Tu biar kita dapat beza ketiga kategori tadi. Sifat ma'ani, kemudian samaratus sifah, kemudian ta'alluq. Manakala Allah bersifat dengan sifat perkuasa, Allah kuasa. Kuasa apa? Mengadakan dan meniadakan. Ini dia panggil ta'alluq, mengada dan meniadakan. Dia panggil ijad wal i'dam dalam bahasa Arab. Itu dia tugas bagi sifat kudrat. Jadi sifat perkuasa, sifat kudrat ni ialah satu sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada, lagi pula sedia kala lagi, yang berdiri, yang ada di zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia, dengan sifat kudrah ni, yang dapat dengan dia, yakni hal keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah ni, dapat mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Mengadakan dan meniadakan tiap-tiap mungkin ni dia panggil tugas bagi sifat kudrat. Ta'alluq bagi sifat kudrat, mengada dan meniadakan. Mengada meniada apa? Mungkin. Apa itu mungkin? Mungkin ialah benda yang harus, perkara harus. Bila sebut perkara harus, ialah mungkin. Saya letak di situ makhluk. Kalau kira-kira makhluk ni iktibarnya benda yang kena jadi. Tapi tak apalah, kita sebut mungkin ialah maknanya makhluk. Tapi makhluk tu tak sesuai lah, tak bertepatan. Walhanya betul dah makhluk tu ialah mungkin, tapi iktibar dia lain-lain. Bila sebut mungkin ni kena kepada benda harus, perkara harus, benda yang boleh jadi ada dia, boleh jadi tak ada dia, panggil mungkin. Panggil benda tu benda harus. Benda harus ni lah Allah Ta'ala mengadakan, Allah Ta'ala meniadakan. Mungkin ialah tiap-tiap benda yang terima ada dia. Nak kata ada dia, akal kita nampak. Nak kata tak ada dia pun akal kita nampak. Benda yang akal kita terima dua-dua. Terima sebelah boleh jadi ada, terima juga sebelah tak boleh jadi ada. Terima dua-dua ada ataupun tiada ni dia panggil benda tu benda mungkin. Benda ada tiga saja. Ada benda wajib yang pertama. Benda wajib pada akal. Apa benda wajib pada akal? Benda yang akal kita hanya nampaknya sebelah ada saja. Benda sungguh sebelah sungguh saja. Itu dia panggil benda wajib pada akal. Benda yang akal kita hanya nampak sebelah ada sahaja. Sebelah tidak ada ni akal kita tak nampak langsung. Itu dia panggil benda wajib pada akal. Tu yang pertama. Yang kedua dia panggil benda mustahil. Apa benda mustahil? Benda yang akal kita terima sebelah tidak semata-mata. Sebelah ada ni tak terima.
hak terimanya akal kita nampak sebelah tidak ada. Itu dia panggil benda mustahil. Benda yang akal kita terima sebelah tidak ada semata-mata. Adapun sebelah ada akal kita tak nampak, tak boleh nak terima. Itu dia panggil benda mustahil. Dua. Yang ketiganya dia panggil benda harus. Ini benda mungkin nama dia. Apa benda mungkin? Benda yang kita nampak di kepala kita, benda tu boleh jadi ada. Sebelah ada akal kita nampak. Boleh jadi juga kok sebelah tidak ada akal kita nampak juga. Kedua-dua belah akal kita nampak. Ada dan tiada benda tadi tu. Dua-dua kita nampak. Panggil benda mungkin. Allah manakala bersifat dengan sifat perkuasa, Allah kuasa mengadakan dan meniadakan. Mengada meniada apa? Benda-benda mungkin. Itu dia panggil ta'alluq bagi sifat kudrat, mengada dan meniadakan terhadap benda-benda mungkin. Allah kuasa belaka. Inilah yang dimaksudkan dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, ataupun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Ta'ala kulli. Maknanya sirat, apa tu? Sirat umum dia panggil. Syai'in isim nakirah, dengan maknanya semua sekali, tiap-tiap sesuatu Allah Ta'ala kuasa belaka. Allah Ta'ala kuasa semua sekali, tiap-tiap sesuatu. Apa tiap-tiap sesuatu yang Allah Ta'ala kuasa belaka? Benda mungkin. Kuasa belaka Allah Ta'ala nak mengadakan dan nak meniadakan. Kuasa semua ni dia panggil wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tiba-tiba dah Allah Ta'ala ni kuasa belaka nak mengadakan. Adakah boleh Allah Ta'ala maknanya nak mengadakan benda mustahil? Umpamanya orang tanya, bolehkah Allah Ta'ala, kuasakah Allah Ta'ala? Dah Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dia kuasa belaka tiap-tiap sesuatu nak buat, nak mengadakan apa semua. Dia kuasa semua. Adakah dia kuasa nak mengadakan benda mustahil? Apa benda mustahil umpamanya? Umpamanya benda mustahil ni anak bagi Allah. Itu benda mustahil. Ataupun Tuhan yang selain daripada Allah, ataupun ayah bagi Allah. Itu dia panggil benda mustahil anak bagi Allah. Ataupun ada Tuhan yang lain bagi Allah Ta'ala ni, benda mustahil. Apa benda mustahil? Benda yang akan kita terimanya tak sama sekali. Itu benda mustahil. Allah Ta'ala kuasa nak mengadakan benda mustahil ni, anak bagi Allah ni. Kalau kita jawab kuasa, berat kita. Berat juga, tak kena juga cakap begitu, jawab begitu. Ataupun kita jawab tak kuasa, lagi berat. Sudah nak jawab hak mana? Jawapannya bukan takluk sifat kudrat, bukan habuan bagi sifat kudrat nak mengadakan benda mustahil. Kerana sifat kudrat bertakluk, bertugas kepada benda mungkin sahaja. Itu biar kita faham dulu. Benda mungkin. Apa benda mungkin? Benda yang akan kita terima sebelah ada pun terima, sebelah tidak ada pun terima. Nampak kot sebelah ada, nampak kot sebelah tidak. Itu dia panggil benda mungkin. Adapun benda mustahil, hak ni tak bertakluk dengan sifat kudrat Allah. Begitu juga yang wajib, benda wajib pada akal. Apa benda wajib pada akal? Zat Allah Ta'ala. Adakah Allah Ta'ala kuasa maknanya nak meniadakan zat dia? Nak meniadakan makna nak menghilangkan zat dia. Zat Allah Ta'ala ni dia panggil benda wajib. Kuasakah Allah Ta'ala nak meniadakan zat dia tu sendiri? Dah dia maha kuasa tadi. Dah kita kata wahwa ala kulli syai'in qadir, kuasa semua sekali. Nak melakukan, nak mengadakan dan meniadakan. Kuasakah Allah Ta'ala nak menghilangkan zat dia? Maka zat Allah Ta'ala ni masuk dalam kategori mana? Masuk dalam kategori perkara wajib pada akal. Apa perkara wajib pada akal? Ialah benda yang akan kita terimanya sebelah ada
semata-mata. Sebelah tidak ada ni, tak terima. Maka Allah Ta'ala nak menghilangkan zat dia ni. Dia panggil bukan habuan ataupun takluk bagi sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala lemah nak meniadakan dia. Ataupun bukan maknanya Allah kuasa nak meniadakan zat dia. Tak kena semua kita jawab begitu. Naknya bukan takluk bagi sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sifat kudrat hanya tertumpu ataupun hanya bertakluk kepada benda mungkin. Itu sahaja. Contohnya, misal, guru-guru buat misalnya seekor gajah. Jadi seekor gajahnya besar. Kita pun rotan punggung dia, kita godai dia, kita piyak punggung dia, pergi naik pokok tu. Naik pokok ambil kelapa tu. Adakah boleh kita nak kata gajah ni, manakala kita piyak dia, kita rotan dia, kita godang dia, suruh naik pokok kelapa tadi, kita kata mu ni lemah gajah ni. Gajah ni lembek. Bolehkah kita nak kata begitu? Cuba kita letak kepala kita di bawah kaki dia, nak tahu lembek ke kerah dia tu, gagah ataupun tidak gajah tadi. Maka gajah ni bukan tugas dia. Tugas untuk panjat-panjat ni kera ke ataupun monyet ke, tu tugas dia. Adapun gajah bukan tugas dia. Boleh kita nak kata dia tu lemah? Tak boleh. Tak betul kalau kita nak kata gajah ni lemah. Tapi bukan tugas dia. Bukan takluk dia untuk memanjat ni. Dia kalau letak barang-barang hok berat-berat atas belakang, tu baru tugas dia. Baru tugas bagi gajah. Ataupun contoh lain lagi. Misalnya, contohnya kita nak buat kad pengenalan. Hilang kad pengenalan. Nak buat kad pengenalan tapi ginya di jabat tanah. Kita pergi di pejabat tanah umpamanya. Saya ni hilang kad pengenalan ni. Nak buat kad pengenalan ni kat sini ni. Tentulah pegawai tadi kata, bukan sini tempat dia. Kita pun nak kata, demo. Tak pandai kau. Tak boleh nak kata begitu. Kerana tu bukan tugas dia. Bukan tempat dia untuk buat kad pengenalan ni. Hak tempat buat kad pengenalan tugas dia di JPA tu. Tu baru tempat dia. Ni pun samalah. Maknanya Allah Ta'ala tak bertakluk sifat berkuasa dia bagi benda wajib dan benda mustahil. Hanya bertugas sifat berkuasa ni, iaitulah mengadakan dan meniadakan hanya benda-benda mungkin. Benda-benda yang akan kita terima sebelah ada, terima juga sebelah tidak ada. Walaupun benda tu benda mustahil pada adat sekalipun Allah kuasa. Contoh benda mustahil pada adat. Kita tanam benih kelapa, keluarlah pokok kelapa. Manakala keluar pokok kelapa, berbuahnya buah kelapa, itu dia panggil wajib adat, keluar buah kelapa. Adapun tanam pokok kelapa, keluarnya rambutan umpamanya. Jadi keluar rambutan, asalnya pokok kelapa, dia panggil benda mustahil pada adat. Sungguh pun benda tu mustahil pada adat. Kuasakah Allah Ta'ala nak mengadakan? Kuasakah Allah Ta'ala nak menadakan? Kuasa. Kerana apa? Kerana benda mustahil adat ni akan kita nampak. Dengan kata lain, benda mustahil adat duduk dalam kategori benda mungkin. Apa benda mungkin? Benda harus. Benda yang akan kita nampak. Nampak rambutan tadi tu, pokoknya kelapa. Pokok kelapa kita nampak terjadinya rambutan pada pokok tersebut. Bukan kelapa yang berbuah. Nampak tak? Nampak. Nampak boleh jadi ya. Nampak boleh jadi tak. Tiap-tiap benda yang akan kita terima kedua-dua ni, dia panggil benda mungkin. Hak ni mengadakan dan meniadakan, Allah bertakluk dengan sifat berkuasa dia. Itu dia panggil benda mungkin. Katakanlah dengan benda-benda yang lain. Umpamanya kucing kepala 10. Kucing kepala 10 pun masuk dalam kata mungkin.
Benda yang akan kita nampak kepala 10 di kucing tadi tu. Walaupun benda tu mustahil pada adat sekalipun, Allah kuasa. Ni dia panggil innallaha ala kulli syai'in qadir, ataupun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk dalam kata syai'un di situ. Apa ni kulli syai'in qadir? Ialah tiap-tiap benda mungkin. Hak ni Allah kuasa semua sekali. Adapun buat perkara wajib pada akal, mustahil pada akal, yang ni tidak bertakluk bagi sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Habis kat situ. Mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin ni, manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin. Mengadakan, meniadakan tu pula atas muwafakat iradah, atas berbetulan ketentuan Allah. Iradah terjemahan kat situ jangan guna perkehendak, jangan guna yang tu pula, tak betul pula. Ni atas-atas ayat lah, kita kena terjemah, kena mahir lah. Iradah di sini nak dengan makna ketentuan, nak dengan makna kehendak Allah. Nak dengan makna tu, jangan terjemah dengan perkehendak. Iradah di sini, hak iradah dengan makna perkehendak, terjemahan yang betul, iaitu nanti di sifat dia. Adapun hak ni nak kepada samaratus sifah, iaitulah ketentuan ataupun kehendak Allah. Maka Allah Ta'ala mengadakan dan meniadakan pula ni atas muwafakat kehendak Allah, atas berbetulan apa yang Allah Ta'ala tentu. Apa yang Allah Ta'ala tentu, benda tu jadi, maka jadilah. Apa yang Allah Ta'ala tentu benda ni tak jadi, maka tak jadilah. Maka menjadi, mengada dan meniada tadi atas muwafakat iradah Allah Ta'ala, atas muwafakat, atas berbetulan sepakat dengan ketentuan Allah Ta'ala yang azali lagi. Tu dia panggil sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa dia kaitkan dengan kata atas muwafakat iradah, buat mengadakan dan meniadakan atas maknanya berbetulan dengan kehendak Allah. Yang ni kerana nak menafikan Mu'tazilah. Cuba tengok di angka 2 kat tepi tu. Angka 2 di kat bawah kalau kita ruminya. Qauluhu atas muwafakat iradah, artinya bahawasa Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniadakan. Allah Ta'ala tak mengadakan sesuatu benda, Allah Ta'ala tidak akan meniadakan satu-satu perkara dengan kudratnya, kudrat Allah, melainkan Allah Ta'ala mengada dan meniada ni akan barang yang telah ia Allah Ta'ala tentukan dia kan barang tadi, melainkan perkara yang telah Allah Ta'ala tentukan dia. Menentu tu pula dengan iradatnya, iradat Allah Ta'ala lah, dengan sifat iradat Allah Ta'ala lah, dengan sifat perkehendak Allah Ta'ala lah. Dengan maknanya Allah Ta'ala tak akan mengadakan, Allah Ta'ala tak akan buat ataupun tak akan meniadakan sesuatu benda, melainkan benda tu terjadi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan terjadi satu-satu benda yang Allah Ta'ala tak tentu azali, takkan berlaku. Tiap-tiap yang berlaku ni semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalahan. Tak sama bagi Mu'tazilah, tak sama bagi puak-puak Mu'tazilah yang berkata mereka itu puak-puak Mu'tazilah dengan bahawasanya mereka itu kata, mereka itu i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala ni menjadi ia Allah Ta'ala akan segala kejahatan dan yang keji, benda-benda jahat, benda-benda yang keji ni Allah Ta'ala menjadi, padahal tiada menghendaki ia Allah akan segala yang jahat-jahat, yang keji-keji. Dia kata Mu'tazilah i'tiqad Allah Ta'ala tak buat benda keji ni.
Allah Ta'ala menjadi benda keji, tapi bukan dengan ketentuan Allah, bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah firqah Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala maknanya nak meniadakan sesuatu, nak mengadakan sesuatu benda atas muafakat apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terjadi satu-satu benda yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Habis kat situ. Dan baginya, bagi qudrat ini 7 ta'alluq. Ini dia nak bahas secara tafsili, secara hurai satu-satu. Maknanya situasi-situasi ataupun keadaan-keadaan yang rentetan daripada Allah Ta'ala tadi. Takluk dia, tugas bagi sifat berkuasa ni mengadakan dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Daripada situlah kata poinnya, dia akan hurai satu-satu keadaan bagaimana nak Allah Ta'ala mengadakan dan meniada tadi, situasi dia. Keluarlah 7 ta'alluq. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.